Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita teruskan PDPR kita dengan pemahaman novel. Jadi saya akan ajar kamu tentang teknik menjawab soalan novel, iaitu soalan bahagian B. Bahagian B, kalau ada modul yang saya bagi tu tertulis bahagian D, tapi kamu betulkan balik, ianya merupakan soalan bahagian B, iaitu soalan pemahaman Komsas soalan nombor 4. Okey, untuk soalan ni anda perlu memberikan tiga isi berpandukan kepada kehendak soalan. Biasanya soalan ni memang berkehendakkan tiga isi. Tiga isi iaitu satu isi diberikan 2 markah. Okey. Perlu dijawab sekurang-kurangnya 3 perenggan. Kena ada pemerengganan. Jangan jawab dalam satu perenggan saja. Perlu ada 3 perenggan. Lepas tu setiap isi wajib ataupun mesti disertai dengan huraian dan contoh. Maksudnya bila kamu bagi isi berdasarkan kehendak soalan, kamu kena bagi contoh yang menguatkan lagi isi tersebut. Okey, contohnya soalan tentang latar tempat. Latar tempat. Contohnya kamu nyatakan latar tempat yang dinyatakan oleh pengarang dalam novel Chot ialah di kebun Pak Din. Itu adalah isi. Okey, jadi kamu kena buktikan dengan contoh yang menunjukkan latar tempat tersebut ada dalam novel. Okey, contohnya peristiwa di mana alias bersama Chot bekerja mengait buah kelapa di kebun Pak Din. Jadi itu menerangkan tentang latar dan membuktikan tentang latar yang terdapat di dalam novel tersebut. Jadi setiap seisi kamu mesti perlu sertakan dengan huraian dan contoh, barulah kamu layak untuk mendapat 2 markah. Okey. Tengok sini. Sekiranya penting kalau kamu bagi isi tapi tanpa contoh, kamu tidak akan mendapat apa-apa markah. Walaupun 1 markah. Jadi kena disertakan dengan contoh. Setiap isi perlu ada contoh. Okey, permarkahan yang diberi. Untuk isi 6 markah. Keseluruhan markah adalah 10. Tapi markah untuk isi adalah 6 markah. Satu isi 2 markah. Jadi markah yang selebihnya ni, 4 lagi markah tersebut adalah markah bahasa. Markah bahasa tu apa? Markah bahasa tu ialah markah yang diberi berpandukan melihat kepada kesalahan bahasa kamu. Sekiranya tak ada kesalahan bahasa, sekiranya perenggan kamu cantik, sekiranya kata hubung kamu digunakan, sekiranya ada pendahuluan dan penutup. Jadi markah bahasa ni akan dinilai dan diberikan berdasarkan cara kamu menjawab soalan tersebut. Jadi sebab tu cikgu nak tekankan kepada kamu untuk menjawab soalan novel ni, kamu perlu menggunakan teknik yang betul supaya kamu tidak kehilangan 4 markah bahasa ni. Walaupun kamu bagi 6 markah isi, tapi kalau bahasa kamu tak cantik, kamu tak boleh dapat 4 markah. Dan satu lagi perlu diingat, untuk soalan novel ni, kamu perlu jawab. Jangan bila kamu tengok soalan tu susah, kamu terus tinggal, tak nak jawab. Sebab untuk soalan novel, markah tetap akan diberikan kepada pelajar walaupun jawapan kamu salah. Dia tetap akan bagi 1 markah untuk markah bahasa. Kamu tidak akan dapat markah kosong. Jadi itu pentingnya kamu menjawab soalan novel. Walaupun salah, tidak ada kosong. 1 tu sangat penting. 1 tu boleh menentukan kamu lulus. 1 juga boleh menentukan kamu dapat grade yang lebih baik. Jadi jawablah soalan novel walaupun soalan novel tersebut agak sukar. Agak sukar. Okey, seterusnya ini adalah contoh-contoh soalan lah yang cikgu bagi pada kamu ni, contoh-contoh soalan yang akan ditanya berdasarkan kepada novel yang anda kaji. Okey, macam mana untuk teknik menjawab? Okey, untuk teknik menjawab saya akan tunjukkan 1 soalan dalam modul kamu ni. Okey, soalan latihan nombor 1. Macam mana kita nak menjawab? Okey, tengok soalan dia. Soalan dia.
Soalan ni. Okey. Berdasarkan jawapan hendaklah berdasarkan satu novel yang anda kaji di tingkatan 3. Okey. Jadi kamu pilih novel yang kamu kaji. Ni tak payah pedulilah tentang novel untuk zon yang lain. Tapi kita tengok novel yang kamu belajar, iaitu novel Chot karya Azizi Haji Abdullah. Okey, kita fokus kepada karya novel Chot karya Azizi Haji Abdullah. Okey, kita tengok soalan. Soalan yang diberikan, tema merupakan idea utama yang menjadi tunjang penceritaan pengarang kepada pembaca. Okey, soalan dia tentang tema. Okey, berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, nyatakan tema novel tersebut dan nyatakan 3 peristiwa yang terdapat dalam novel yang membuktikan tema tersebut. Jadi kehendak soalan dia, kamu kena gariskan supaya kamu boleh nampak apa kehendak soalan dia. Okey, kehendak soalan di sini, dia nak tentang tema. Okey, tema. Gariskan dulu tema. Okey, lepas tu dia nak tema. Lepas tu soalan, berdasarkan novel anda kaji, nyatakan tema novel. Inilah tema novel. Gariskan tema novel. Okey, tersebut dan nyatakan 3 peristiwa. Maksudnya kamu kena nyatakan dulu tema novel tersebut dan nyatakan 3 peristiwa yang terdapat dalam novel yang membuktikan tema tersebut. Jadi kamu kena bagi 3 peristiwa yang membuktikan tema yang ada dalam novel tersebut. Okey, macam mana nak jawab? Ini yang saya kata ada markah bahasa. Teknik dan format untuk kita menjawab supaya kita tidak kehilangan markah bahasa. Okey, macam mana kita nak mulakan kita punya pendahuluan kepada soalan? Permulaan kepada jawapan kita. Okey, cikgu ajar kamu teknik menyalin soalan. Okey, teknik menyalin soalan. Okey, sini di atas ni ambil permulaan dia sini. Sini. Okey, tengok sini. Berdasarkan satu novel yang anda kaji di tingkatan 3. Jadi, kamu kena mulakan kamu punya pendahuluan kepada jawapan. Tulis di sini. Okey. Okey, saya tulis dulu. Berdasarkan novel yang saya, sebab anda di sini kamu tukar kepada saya. Berdasarkan novel yang saya kaji di tingkatan 3, lepas tu nyatakan kamu punya novel yang kamu kaji. Pilih novel kamu. Fokus kepada novel Chot. Jadi kamu nyatakan. Tulis. Iaitu kena tulis tajuk novel. Iaitu novel Chot. Lepas tu kena nyatakan. Wajib nyatakan nama pengarang dia. Novel Chot karya Azizi Haji Abdullah. Okey, berdasarkan novel yang saya, saya tertinggal ni, yang saya kaji di tingkatan 3, iaitu novel Chot karya Haji Azizi Haji Abdullah. Tema yang dikemukakan oleh pengarang ialah apa? Kita dah belajar. Okey, temanya ialah kasih sayang sesama makhluk ciptaan
Tuhan. Okey. Noktah. Okey, dah habis bahagian pendahuluan. Kamu dah jawab satu soalan, iaitu kamu sudah menyatakan tema. Okey, seterusnya kita pergi kepada kehendak soalan yang seterusnya. Okey, tengok ni Dia nak 3 peristiwa yang membuktikan tema tersebut. Okey, jadi di sini macam mana nak mulakan? Seperti juga kita mulakan karangan. Antara Allah, kenapa pula tak ada ini. Okey, saya tulislah dengan pen merah ni. Antara 3 peristiwa, antara peristiwa. Okey, silap ni. Okey, dah habis bahagian pendahuluan. Kamu dah jawab satu soalan, iaitu kamu sudah menyatakan tema. Okey, seterusnya kita pergi kepada kehendak soalan yang seterusnya. Okey, tengok ni Dia nak 3 peristiwa yang membuktikan tema tersebut. Okey, jadi di sini macam mana nak mulakan? Seperti juga kita mulakan karangan. Antara Allah, kenapa pula tak ada ini. Okey, saya tulislah dengan pen merah ni. Antara 3 peristiwa, antara peristiwa. Okey, silap ni. Okey, kita mulakan ayat. Antara peristiwa yang membuktikan tema tersebut ialah kasih sayang Alias kepada Chot. Okey, contohnya apabila Chot hilang, alias tidak senang duduk, dia sangat risaukan Chot dan mencari Chot di merata tempat sehingga lewat ke sekolah. Okey. Itu contoh peristiwa yang pertama yang membuktikan tema. Tapi kamu boleh bagi lagi banyak lagi contoh yang membuktikan kasih sayang Alias kepada Chot. Okey, contohnya macam Alias buat tempat tinggal untuk Chot berteduh di atas pokok, dibina rumah daripada kotak sabun, tempat untuk berlindung, untuk Chot berlindung daripada panas dan hujan, dia menjaga, dia memandikan Chot setiap petang. Jadi itu membuktikan kasih sayang Alias kepada Chot, iaitu kasih sayang seorang manusia kepada binatang peliharaan yang membuktikan tema tadi. Tema kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Okey, itu isi yang pertama. Okey, seterusnya kita boleh gunakan, kita masuk kepada isi yang kedua. Okey, guna penanda wacana. Macam kamu guna, kamu menjawab soalan karangan. Okey, tadi dah bagi satu peristiwa. Jadi, kita guna penanda wacana yang kedua. Selain itu, peristiwa yang membuktikan tema ialah kasih sayang Chot kepada Alias. Okey. Okey. Jadi, kasih sayang Chot kepada Alias. Apa peristiwa yang membuktikan kasih sayang Chot kepada Alias? Okey, contohnya peristiwa di mana Chot telah meronta-ronta dari ikatan dan terlepas
Dia menerpa dan menggigit. Okey. Menggigit lengan Cikgu Sunan kerana disangkakan Cikgu Sunan Sunan ingin mencederakan Alias. Peristiwa ini membuktikan Chod sayangkan Alias dan cuba untuk melindunginya. Itu isi yang kedua berserta dengan contoh. Seterusnya isi yang ketiga. Sebab dia nak 3 peristiwa. Di samping itu, mulakan dengan perenggan yang baru. Di samping itu, peristiwa yang membuktikan tema ialah kasih sayang Alias terhadap ibunya. Contoh peristiwa ialah Alias sangat sayangkan ibunya dan setiap hari dia akan memasak makanan untuk ibunya selepas pulang dari sekolah. Alias juga sanggup memecahkan tabung simpanannya untuk membeli ubat batuk apabila ibunya tidak sihat. Jadi peristiwa tu membuktikan kasih sayang Alias kepada ibunya, iaitu kasih sayang kepada makhluk ciptaan Tuhan. Jadi 3 peristiwa telah kamu buat yang membuktikan tema tersebut. Akhirnya letak penutup. Kesimpulannya, novel ini sangat menarik dan boleh dijadikan contoh kepada para pembaca. Jadi itulah cara menjawab soalan novel. Saya harap kamu semua boleh faham macam mana untuk menjawab soalan novel. Kita tengok yang saya buat ni ada 3 perenggan. Tapi kamu boleh buat 4 perenggan pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh buat pendahuluan, lepas tu perenggan isi, 3 isi, lepas tu yang penutup nak buat perenggan lain tak apa. Tapi dengan syarat ada perenggan. Boleh melebihi 3 perenggan. Tapi kalau rasa macam panjang sangat, bolehlah kamu buat 3 perenggan. Jadi saya harap kamu boleh menjawab soalan novel untuk hari ini. Jadi untuk hari ini latihan yang perlu kamu buat ialah soalan nombor 1. Latihan nombor 1. Esok
kita akan teruskan lagi dengan modul ni untuk soalan nombor 2. Okey. Saya harap kamu cuba untuk buat. Okey, sekian. Okey, cuba buat. Assalamualaikum.